Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya cuba nak kupas tentang apa tu ilmu yang dikatakan hakikat makrifat ni lah. Okey, kita cuba tengok dalam carian YouTube. Kata kunci dia perguruan makrifat. Okey. Jadi dalam ini kita berjumpa lah kan, yang buat YouTube tentang ilmu makrifat ni. Sebenarnya bila kita berjumpa dengan orang-orang yang suka bincang tentang makrifat hakikat ni, diorang selalu cerita tentang rahsia Tuhan, rahsia apa ini semua kan. Tapi sebenarnya tak ada lagi rahsia. Dah bersepah-sepah dah benda ni. Apa yang rahsia pun dah tak tahu dah kan. Okey, yang kita cuba yang kedua ni. Okey, tajuk dia saya tulis ilmu makrifat. Tengok apa yang keluar kan. Orang ni jadi di Malaysia ni yang suka buat YouTube tentang ilmu makrifat ni dengan hakikat ni tak ramai lah. Ini contoh dia kan. Tak salah yang post ni anak dia rasanya lah. Ni dia lagi. Ni satu lagi ni. Ni tak, Allah Alam lah, antara dia sendiri post atau orang lain post. Ni yang apa dipanggil lepat ni kan. Satu lagi yang terkenal juga ni apa ni, Wan Hizam ni orang dia tak ada banyak mana dia. Ni dia banyak lah. Okey, tapi di banding Malaysia dengan Indonesia, di Indonesia lebih dahsyat lagi lah tentang perbincangan hal-hal ini. Mereka jauh ke depan lah. Macam kita ni para ustaz pula, kalau bercerita tentang tasawuf hakikat makrifat ni, kenalan tak sama dari Indonesia pun banyak juga. Saya pernah duduk berbual-bual, bincang-bincang. Jadi diorang lebih agresif lah, boleh saya katakan lebih agresif, terutama yang muda-muda kan. Muda-muda, yalah, sama lah kita pun kat Malaysia ni, yang muda-muda ni agresif. Jadi yang agresif tu selalulah buat provokasi kan, dalam Facebook kan, dalam YouTube. Jarang kita jumpa yang tua-tua ni. Kalau ada pun mungkin apa, curi-curi rakam kan. Okay. Sekarang kita cuba tengok lagi sekali tu kan. Apabila apa ajaran ni, apa seterusnya apa kan, di Malaysia ni. Lepas ada 2-3 kelompok lah saya tengok, dan saya berkawan. Dia ada satu lagi, dia panggil apa, amalan. Yang tadi itu ilmu, belajar je. Yang kita bincang-bincang tadi itu ilmu, sekadar belajar. Tapi ini dia ada amalannya ya. Cuba kita tengok sini kan. Antara kumpulan-kumpulan ni gemar pergi ke gunung-gunung. Ni saya ambil daripada ni je lah, Google kan. Saya type ni antara lokasi yang popular. Kumpulan-kumpulan ni pergi kan, membuat
adalah meditasi ke apa ke, saya pun tak nak cakap lah detailnya kan. Nah, ni Gunung Datuk Negeri Sembilan. Cukup popular tempat ni kepada kalangan geng-geng ni lah. Okey, ni ni tak salah saya di Kelantan pun ada lah, tapi saya tak pasti sebab saya kurang arif tentang kumpulan-kumpulan yang di Pantai Timur kan. Okey, ini betul. Misteri Pulau Besar. Ni saya type Misteri Pulau Besar. Ni banyak ni. Pulau Besar paling popular lah, pilihan paling popular, sebab sini dikatakan terdapat banyak makam-makam para wali ya. Ni Batu Belah, ni makam Aulia, ni tak salah saya makam Sultan Arifin ni ya. Okey, lepas tu ada di sekeliling Pulau Besar ada pulau-pulau kecil lagi. Pulau-pulau kecil. Ni makam Tujuh Beradik kan. Okey, kemudian ada satu lagi Gunung Tahan. Cuba tengok. Gunung Tahan pun popular juga di kalangan ni lah yang mendakwa makrifat hakikat ni punya aliran kan. Okey, Gunung Ledang ni paling top, dua paling top. Okey, saya beranggapan yang menonton video ni terbagi pada dua golongan. Satu yang telah belajar dan satu belum belajar lah. Jadi apa yang saya terang ni saya cuba nak sampai kepada yang belum tahu lah agaknya, lebih kepada orang yang nak tahu, bukan fokus kepada yang dah tahu. Sebab saya perbincangan ni hanya perbincangan ringan saja. Okey, jadi kat mana belajar ni, di mana? Okey, kita memang terkenal dengan sebutan tasawuf kan? Okey, jadi kitab tasawuf ni yang paling popular sekali adalah kitab Al-Hikam. Banyak diajar secara formal. Ini saya sebut formal lah, resmi, maksudnya diajar di surau, di kelas-kelas. Tengok ramai ustaz yang mensyarahkan kitab Al-Hikam ni. Apa kitab Al-Hikam ni, tuan-tuan boleh cari sendiri lah kan. Saya bukan nak beritahu detail apa benda-benda ni. Okey, tengok Indonesia paling banyak syarah kitab Hikam di Indonesia lah. Kalau kat Malaysia ada di surau-surau, saya ada jumpa. Tapi mereka ni lebih kepada bersifat tarikat lah. Dia ada kumpulan dia yang ni, dia tak sebarangan semua orang yang nak dengar, tapi ada secara terbuka. Saya lupa satu prof lah, dia ada kalau tuan-tuan boleh jumpa lah dalam YouTube, mengajar lebih dia orang banyak kongsi dalam Facebook. Satu profesor tu dia syarah kitab Hikam ni di masjid dan surau ya. Cuba cari dia lah. Tapi yang secara personal ni pun ada. Bukan personal, maksudnya berkumpulan. Ciri-ciri
mirip kepada tarikat punya gerakan. Jadi kita pun susah nak join. Nak join dia ada macam-macam, ada bai'ah, ada apa. Okey. Ni contoh lagi satu. Pengajian kitab Al-Hikam. Ni antara yang terkenal di Malaysia lah. Ni tak, dia ngajar di surau ni. Ni pun surau masjid. Surau. Mana lagi yang Malaysia punya. Ini selalu dipetik sikit-sikit lah ustaz ni. Tapi yalah, maksud saya dalam surau. Okey. Ini yang formal Tapi yang banyak kita berdepan ni, yang banyak duduk di kedai mamak, di apa, yalah, selalu kedai mamak lah kan. Itu beza sikit dengan ni. Sebab ini Al-Hikam ni lain tak sama ni. Al-Hikam dengan yang borak-borak di kedai mamak tu tak ada ni, tak sama. Ni bukan gelanggang yang sama ni, Al-Hikam ni. Itu pasal Al-Hikam ni lebih terkenal maknanya dalam tasawuf. Tapi bila kita berjumpa yang duduk melipat kedai mamak ni, contoh yang macam lepat tu, dia dah lain. Apa yang dia cakap tu tak ada dalam Al-Hikam ni. Okey. Tutup ni macam ni. Duduk macam ni beza. Macam ni ni yang ni campur lah dia ni. Okey, ni jenis macam ni pula kan. Dalam Hikam ni tak ada ni. Hikam lebih kepada kata-kata hikmah untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey, selagi selain daripada yang tadi saya terangkan, terdapat juga diajar di pondok-pondok pondok-pondok kita pun ada ajar dalam pondok. Jadi dalam pondok ni gaya dia berbeza pula. Cuba hati, dia semua pakai baju macam ni. Dia ada uniform dia tak sama. Orang mengaji pondok ni ada juga pondok-pondok kita, terutama di Indonesia kan. Dia ni lah maksud saya ni. Dia pakai ni, dia tak normal macam kita pakai baju biasa apa semua. Lebih yalah, sebab dia orang belajar saja formal kan. Formal. Dia ada turutan dia, mana ujung, mana pangkal. Dia belajar secara silibus, turutan dia kan, mana dulu, mana akhir. Tak macam yang biasa kita jumpa ni, tebuk kiri kanan kan. Jadi beza lah. Okey, ini bila pondok ni pula punya style, dia dah lebih mirip kepada tarikat. Tarikat maksud saya berkumpulan lah, berkumpulan. Dia ada syekh dia, dia ada kiai dia. Kalau di Indon, di Malaysia ni kurang lagi. Ada tu, paling tidak ada tok guru je
dekat, kalau di pondok ni kan dipanggil tok guru, ustaz. Tapi kalau yang jenis tarikat ni, yang syekh-syekh ni lagi dahsyat. Habib ada apa semua, tak sama. Contoh nanti saya cuba cari kalau yang saya masukkan tadi pondok tu, macam ni. Dia ada uniform dia sendiri. Ini pun sama juga, ada bai'ah pun ada kan. Dia ada ni kan, dia ada kumpulan dia. Bukan maksud saya orang ni lah, Allahuaklam, tapi apa yang saya maksudkan ialah kaedah macam ni. Sebab dia pondok, dia akan ikut guru dia. Okey. Sama lah, trend dia sama kan. Tak ada beza. Pakai jubah, dia lebih kepada Arab. Dia ikut sunnah-sunnah dia, Arab betul lah. Okey, jadi yang jenis macam ni pula lain. Sebab dia tak ada formal. Pengajian formal ni tak ada. Jenis lepas punya ajaran jenis ni, apa ni, Syari Muhammad Yusof ni, dia tak ada. Dia tak bagi, dia tak ada buka. Dia ni ada buku dia sendiri ni, dia tulis buku dia. Bila dia mengajar tu, sama ada buka buku tu ke atau tidak, saya tak tahu. Sepanjang video-video yang saya tengok dia ni, tak ada buku. Dia tak buka buku. Sama dengan ni, ni sembang lah. Video panjang-panjang tu banyak sembang, tapi kebanyakan topik yang sama saja, tak ada beza. Okey Okey tuan. Jadi inilah secara ringkas yang saya nampak lah. Nak kata betul, Allahuaklam, ni cuma pendapat peribadi saya daripada yang saya nak jumpa dalam Facebook, YouTube, dan hasil dari berkawan dengan orang-orang yang melibatkan diri dengan ajaran ni lah. Itu saja tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.